saya juga ingin mengingatkan kepada pimpinan di Sarawak bahawa sebenarnya memang macam saya katakan semalam, ada ahli parlimen daripada Parti Keadilan menghubungi saya, dan selepas saya membuat rujukan, bertemu dengan kawan-kawan, menghubungi mereka, memang ada usaha yang sedang dilakukan. Adanya usaha mereka, ini telah terbongkar cerita propaganda atau perang saraf pihak yang tidak bersetuju dengan Perikatan Nasional, tapi hakikatnya tawaran kepada negeri Sarawak adalah khusus. Kononnya maka pemimpin daripada Sarawak itu boleh dilantik sebagai Perdana Menteri seandainya kerajaan perpaduan ini tumbang sebagaimana berlaku langkah Sheraton. Itu yang sedang mereka cuba lakukan. Sebenarnya saja tujuan tawaran itu ini bukan apa kerana nak merunding supaya dapat diwujudkan kerajaan baru untuk menggantikan kerajaan perpaduan. Walaupun semua orang tahu kerajaan perpaduan ini adalah inisiatif bawah duli yang Majlis Paduka Baginda Pertuan Agong. Mereka tidak peduli. Ini kerana saudara, mereka dalam keadaan kegelian, mereka miang. Jadi sebab itu mereka berada dalam keadaan cukup terdesak. Sebab itu mereka mahu kembali berada di anjung kuasa. Kerana selagi mereka tidak berada di anjung kuasa, maka selagi itulah mereka diburu ketakutan. Jadi mereka melihat kalau dengan UMNO ni sukar. Memanglah UMNO dengan PBM tak ada berpatah arang, berkekuatan. Tidak ada ruang. Malahan nak untuk PAS nak menyantui UMNO pun, walaupun kita lihat Datuk Seri Samsuri boleh duduk sepentas dengan Datuk Anwar Ibrahim waktu buka puasa di Terengganu sehari dua hari lepas, kita tengok mesranya. Memang begitu cara Datuk Anwar Ibrahim, dan itu bukan artinya Pakatan Harapan dalam kerajaan perpaduan ini boleh bersedia untuk menerima kehadiran PAS. Tidak. Ini tidak akan berlaku. Sekarang ni kerajaan perpaduan adanya keadilan, adanya UMNO, adanya DAP, adanya amanah. Dah cukup, lengkap dah. Tak payah lagi lah nak ni. Dan sekretariat pernah diwujudkan. Sebab itu sekarang ni mereka membuat onar mewujudkan offer ataupun tawaran kepada pemimpin daripada Sarawak. Kalau tidak kita jatuhkan kerajaan ini, maka dari Sarawak lah akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya katakan dengan bermodalkan 37 kursi parlimen, takkan boleh menjadi majoriti. Jangan buat benda-benda yang mengarut, saya katakan. Sebab mereka sekarang ni mencari upaya. Cari upaya bagaimana nak rak untuk menjatuhkan. Dan pemimpin Sarawak kena ingat, apa yang mereka lakukan itu tidak ada kejujuran. Apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional maupun parti PBM hanyalah sekadar kelingking lurus. Tapi apa ini orang kata, telunjuk lurus, kelingking berkait. Pepatnya di luar, rencung di dalam. Apa berlaku pada Datuk Seri Sabri? Betul lah Datuk Seri Sabri jadi Perdana Menteri, tapi dia seolah-olah dilihat seolah macam puppet, kena ikut cakap PBN. Ini tak boleh buat, ini tak boleh buat, ini kena ikut begini, peruntukan begini. Jadi apakah kalaulah betul-betul Sarawak jadi Perdana Menteri, apakah dia ada kebebasan? Tidak ada. Jadi janganlah orang kata mendengar guruh di langit, air di tempayan disurahkan. Jadi saya nak terus terang nak ada peringatan kepada pemain-pemain politik di Sarawak. Saudara Hanafi Syari dia kata ruang waktu, kan? Betul. Dalam keadaan sekarang ni, mereka juga sebenarnya Perikatan Nasional, mereka diburu ketakutan. Tak tidur malam, saudara. Saya cakap terus terang lah, walaupun macam di Kedah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi mengatakan boleh menang 33 kerusi Dewan Negeri. Saya kata itu dalam bahasa Inggeris dipanggil wishful thinking. Satu impian yang tidak berpijak di bumi nyata. Satu tsunami politik akan melanda di Kedah. Ini bukan main-main, saya kata. Tambah-tambah lagi bila warga Kedah balik Hari Raya ni, air 1 juta orang lagi, tambah lagi 1 juta yang akan datang ni, yang tidak mendapat bekalan air secukupnya. Ini sudah cukup untuk meledakkan amarah rakyat terhadap kerajaan negeri Kedah yang janjinya kata nak menyelesaikan. Mereka waktu John Sanusi jadi Menteri Besar dulu, dia boleh bertelagah dengan Pulau Pinang. Ayat kami lah jaga. Jagalah sangat sekarang. Itu masalah sekarang. Sebenarnya saudara Zahri SP dia kata takut dalam penjara, siapa mau masuk. Sebab itu sekarang ni mereka diburu ketakutan. Tidur mereka diburu oleh mimpi ngeri.
yang bukan soal saja parti mereka akan menghadapi suasana yang cukup murung. Berada sekejap saja, lepas itu hilang daripada radar. Saya nak bagi tahu terus terang, saya dengar juga teman-teman kita yang membuat live apa semua, ada logikanya. Kenyataan-kenyataan macam Iswadi, saudara Mansur, saudara, saya dengar banyak logikanya, saudara. Bahawa untuk UMNO bersama menyantuni semula dengan PAS ataupun Muafakat Nasional, pasti tidak sama sekali. Begitu juga untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pemimpin utama kepada kerajaan Perpaduan ini untuk menerima bekerjasama kembali dengan Perikatan Nasional tidak mungkin. Ayat yang tentu digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah nahi kabinahi, sebab beliau seolah dimalukan waktu awal nak tubuh kerajaan, dan sekarang ni bila terdedah satu demi satu terdedah. Ini belum lagi, saudara, belum ada pendedahan yang menggemparkan, ada lagi pendedahan yang lebih menggemparkan. Sabar, menjelang pilihan raya 6 negeri nanti, satu demi satu akan terbongkar. Secara Hanafi Syahri, apa cerita Tun Moyan? Saya cerita Dr. Mahathir ni, ya, saya sebagai generasi yang berada dalam kepimpinannya satu ketika dahulu, saudara. Jadi saya fikir-fikir tak seronok lah. Saya rapat dengan anaknya. Kalau saya nak tebik dia teruk-teruk, nanti anak-anak dia kata macam mana? Takkanlah you belasah my old man, katanya. Tak, bagi saya itu keadaannya, saudara. Saya dah bagi tahu cukup-cukup lah. Sekarang ni masih lagi berdolak dalih, nak saman lah, nak jumpa di mahkamah. Untuk apa? Untuk apa? Apa kebenaran? Sebab saya melihatlah keadaan ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tidak menjelaskan. Cuma yang beliau nyatakan, beliau mahu membongkar apa yang ada dalam Pandora Papers. Dalam Pandora Papers itu tentang bagaimana wang-wang negara yang dibawa keluar, yang disimpan di luar negara oleh rakyat kita sendiri, mengakibatkan ekonomi kita seolah-olah runtuh. Jadi keadaan begitu. Jadi apakah benda ini terkait dengan kroni-kroninya? Wallahu a'lam bisawab. Jadi buat apa nak marah? Ya sudah tu sudahlah. Saudara, jadi saya rasalah saya tak nak komen sebenarnya. Saya dapat kenyataan orang tu. Akhirnya Datuk Seri Dr. Mahathir, Dr. Mahathir mengundang maki hamun rakyat pada dia. Tak sepatutnya begitu. Dia dah, bagi saya lah, dah retire. Macam sebab tu macam saya nasihat kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Sudah lah tu. Dia rasa nak retire, slowly you exit. Segala kemewahan you dapati dan you tak pernah termimpi pun boleh jadi Perdana Menteri. Dah rasa pun duduk di anjung kuasa. Sudahlah. Dia Dr. Mahathir dah 2 kali. Takkan nak jadi Perdana Menteri kali ketiga pula. Satu benda yang mengarut. Jadi keadaan sekarang ni saya haraplah kita sepatutnya ceasefire. Hentikan perbalahan. Takkan nak tengok macam apa berlaku di Khartoum, apa berlaku di Sudan. Akhirnya negara tersebut terjebak dengan masalah, rakyat juga terperangkap. Saya juga ingin saudara Anthony Loke, beliau menyanggah kenyataan Datuk Ismail Sabri. Cuma saya katakan, kalau boleh di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, berhentilah daripada menyinggung sesama sendiri. Apabila anda mengeluarkan kenyataan, maka sudah pasti akan disahut oleh rakan dalam ikatan bersama. Sekarang ini yang menjadi isu besar yang selalu dimainkan apabila dari Pakatan Harapan mereka menonjolkan isu tentang pengampunan Datuk Seri Najib. Kenapa tidak kita semua berlapang dada, tunggulah. Tak payah bagi komen. Tak payah memberi alasan begitu, A ke B ke. Kadang-kadang apa yang anda nyatakan tak betul. Tak betul sama sekali. Jadi bagaimana mungkin rakyat nak mahu dikelabukan pemikirannya dengan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang dilihat seperti berbau fitnah. Akhirnya warga UMNO macam warga UMNO macam Dr. Fuad Zakasi, dia akan menjawab. Bila dia menjawab, akhir berlakunya perselisihan. Ini yang kita tak mahu, saudara. Keadaan sekarang ni dah cantik, dah molek. Kita sama-sama bersatu tenaga untuk membantu kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menangani derita rakyat ini dan melakukan kepelbagaian usaha. Jangan dilakukan sabotaj. Jangan diwujudkan suasana yang tidak menentu. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada Menteri Besar Perak, Datuk Syarani. Sekarang ni orang Perak kata termongeh-mongeh lah. Termongeh-mongeh bila
Datuk Seri Sarani mengatakan bahawa bekas ahli UMNO tidak perlulah mencampuri urusan parti jika hanya berniat untuk mengadu domba serta mencetuskan provokasi dalaman parti. Ini saya tahulah bahawa Datuk Syarani merujuk kepada kenyataan Makedum itulah saudara. Dia kata bahawa kerajaan perpaduan kerajaan yang pimpin Datuk Anwar Ibrahim boleh bertahan walaupun tanpa UMNO. Ini semua ni provokasi saudara. Matlamatnya supaya antara ahli warga Parti Keadilan tidak yakin kepada UMNO. Tidak ada rasa kecintaan sama sendiri. Ini yang cuba dilakukan bila dia mengatakan bahawa Parti Keadilan bersama dengan DAP, bersama dengan Amanah mampu walaupun tidak ada UMNO untuk meneruskan kerajaan hari ini. Untuk apa anda mengeluarkan kenyataan begitu? Tidak lain tak bukan nak bagi tahu orang keadilan tanpa UMNO pun korang boleh tubuh kerajaan lah. Itu maksudnya. Tapi apakah kerajaan ni ahli-ahli pemimpin dalam Pakatan Harapan sedar bagaimana peranan UMNO membolehkan wujudnya kerajaan pada hari ini. Jadi tak payah. Sebab itu kata Datuk Syarani selaku Ketua Pengurusi Perhubungan Perak, Datuk Syarani menegaskan UMNO bukan bersikap sombong apabila enggan melayan kritikan yang dibuat oleh bekas ahlinya. Tetapi UMNO tidak mahu itu menjadi satu proses untuk mengadu domba dan provokasi. Dia kata agak sukar apabila kita ni ketika orang di luar UMNO yang banyak bercakap mengenai parti kita. Jadi katanya kalau dah bukan jadi ahli UMNO, tak perlulah masuk campur hal UMNO. Itu kenyataan yang benar saudara. Ini ditujukan kepada budak tu lah, budak mata sepit tu saudara. Saya nak sebut nama pun malas saudara. Jadi dia kata okey, kalau betul lah nak beri pandangan, terima kasih lah. Sebab katanya masih ramai yang berminat dengan UMNO. Kalau mereka tak berminat dengan UMNO, mereka tidak akan mengeluarkan kenyataan. Begitulah keadaannya saudara, di mana saya melihat kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Akhirnya orang yang buat kenyataan itu termongeh-mongeh. Hari ini saudara, saya cakap terus terang. Terus terang saya katakan kalangan mereka yang mengeluarkan kritikan terhadap kerajaan perpaduan, mereka semakin hampir untuk menggigit jari. Yang terketar-ketar pada saya, mereka terketar-ketar kerana sedang diburu untuk disiasat oleh SBRM. Kalangan mereka juga sudah pun berantakan sama mereka kerana mereka menyalahkan kalaulah waktu awal mau ditubuhkan kerajaan dulu selepas pilihan raya yang ke-15, kalaulah pimpinan dalam Perikatan Nasional bersetuju untuk menubuhkan kerajaan dengan Datuk Anwar Ibrahim, tidaklah terjadi cacah merba dan bercempera hari ini. Hari ini keadaan mereka bercempera saudara. Masing-masing diburu, diulit ketakutan. Tidurnya tidak lena saudara. Malam-malam terngiang-ngiang. Apakah mereka akan dipanggil oleh pegawai daripada SPRM untuk melakukan siasatan? Itu yang sedang dilakukan oleh mereka untuk memastikan tidak ada kestabilan dan melakukan onar. Matlamatnya lain tak ada. Supaya kononnya Datuk Anwar Ibrahim ni give up. Saya kata salah orang lah. Datuk Anwar Ibrahim dia tak akan give up. Dia akan menentang siapa saja. Dan macam-macam cerita yang kecil-kecil. Malahan saya tengok gambar Kak Wan pakai kasut bata, isteri Perdana Menteri pakai kasut bata pun jadi isu. Saya geleng kepala saudara. Ini trupa-trupa yang bagi saya yang sengit kepala otaknya. Kalau isteri Perdana Menteri hanya dia Datuk Seri Dr. Wan Azizah, bukan saya nak puji, yang saya kenal dari dulu lagi saudara. Dia orang yang begitu go to the ground. Apa salahnya dia pakai kasut bata yang sesuai pada kaki dia. Sebab itu sekarang ni saya setuju dengan ruang waktu. Kita harus teguhkan perpaduan dan kemaskan barisan. Ini yang paling penting.